ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni. Menyambung lagi perbahasan daripada surah Al-Muddathir. InsyaAllah sambungan kita pada malam ni ialah bahagian yang ketiga bagi surah Al-Muddathir, iaitu ayat yang ke-19 daripada surah Al-Muddathir. Jadi kita mulakan seperti mana biasa membaca beberapa ayat daripada surah Al-Muddathir, bermula pada ayat yang ke-18. Kita ambil daripada awal muka surat 576 dalam mushaf, dan insyaAllah kita akan baca sampai kepada ayat yang ke-31, iaitu separuh muka surat daripada 576 tu. Jadi insyaAllah kita boleh tengok mushaf masing-masing. Okey. Okey, kita boleh memulakan bacaan insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا
كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر صدق الله العظيم. Alhamdulillah, bacaan kita pada malam ni ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-31. Kita tengok dulu terjemahan makna daripada ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-31. Bahagian yang ketiga malam ni daripada surah Al-Muddathir. Allah Azza wa Jal sebut pada ayat yang ke-18, innahu fakkara wa qaddar. Maksudnya, kerana sesungguhnya ia telah memikirkan dan mereka-reka berbagai tuduhan terhadap Al-Quran. Faqutila kaifa qaddar. Maka binasalah dia hendaknya. Bagaimanakah dia berani mereka-reka yang demikian? Thumma qutila kaifa qaddar. Sekali lagi binasalah dia hendaknya. Bagaimana ia berani mereka-reka tuduhan itu? Ayat yang keseterusnya, thumma nazar. Kemudian ia merenung dan memikir berkali-kali jalan-jalan mencaci Al-Quran. Tetapi ia gagal. Thumma abasa wa basar. Setelah itu ia memasamkan mukanya kerana ia bertambah masam berkerut. Ayat yang ke-23, thumma adbara wastakbar. Kemudian ia berpaling dari kebenaran dan berlaku sombong angkuh. Ayat yang ke-24, faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Serta ia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dituntut serta dipelajari daripada ahli-ahlinya. Ayat yang ke-25, in hadza illa qaulul bashar. Ini tidak lain hanyalah kata-kata rekaan manusia semata-mata. Sa'uslihi saqar. Disebabkan kekufurannya itu, aku akan masukkan dia ke dalam neraka saqar. Wama adraka ma saqar. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan neraka saqar itu? La tubqi wala tadhar. Ia membakar mangsanya dengan tidak meninggalkan sisa dan tidak membiarkannya, iaitu binasa terus. Ayat yang ke-29, lawahatul lil bashar. Ia terus menerus membakar kulit manusia. Alaiha 19. Pengawal dan penjaganya adalah 19 malaikat. Ayat yang ke-23, ayat yang ke apa nama ni? 31. Okey. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا. Dan ketahuilah bahawa hikmah, kami tidak menjadikan pengawal-pengawal neraka itu melainkan daripada kalangan malaikat, kerana merekalah sekuat-kuat dan sebenar-benar makhluk yang menjalankan perintah kami. وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ. Kami tidak menerangkan bilangan mereka, melainkan dengan satu bilangan yang menyebabkan kesesatan dan kesengsaraan orang-orang kafir itu, supaya orang-orang yang diberi kitab, iaitu Yahudi dan Nasrani, boleh percaya dengan yakin akan kebenaran Al-Quran, dan supaya orang yang beriman bertambah imannya, dan juga supaya orang yang diberi kitab dan orang yang beriman itu tidak ragu tentang kebenaran keterangan itu. Dan sebaliknya, supaya orang-orang munafik yang ada penyakit ragu-ragu dalam hatinya dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dimaksudkan oleh Allah dengan menyebutkan bilangan ganjil ini? Demikianlah Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya, dan memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa
yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya. Dan tiada yang mengetahui tentera Tuhanmu melainkan dialah sahaja. Dan ingatlah, segala yang diterangkan berkenaan dengan neraka itu tidak lain hanyalah menjadi peringatan bagi manusia. Okay. Jadi itu terjemahan beserta dengan sedikit tafsiran lah. Sebab memang terjemahan pimpinan Ar-Rahman oleh Syekh Abdullah Basmih dalam bahasa Melayu Malaysia ni, yang dalam kata apa, dalam kolom tu ialah tambahan daripada penterjemah. Sebab kalau tengok Syekh Abdullah Basmih ni, dia bukanlah orang Melayu, dia orang Yaman yang duduk lama di tanah Melayu ni ataupun di Malaysia ni, dan menguasai bahasa Melayu, sehingga dialah yang mengusahakan terjemahan Al-Quran dalam bahasa Melayu Malaysia yang paling sempurna setakat ni. Jadi kita balik semula kepada ayat yang ke-18. Okay. Sambungan kita daripada bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua kita dah tengok ayat 8 sampai ayat yang ke-18 ialah kesan tidak mensyukuri nikmat. Tak mensyukuri nikmat sini, kita tak boleh memahami sebagai nikmat material semata-mata. Tapi bila mana disebut tentang nikmat, nikmat yang paling besar sekali ialah datangnya Rasul. Nisbah kepada masyarakat Arab pada waktu itu yang berada dalam keadaan jahiliyah, lalu mereka dipilih Allah untuk menerima Nabi dan Rasul. Ianya berdasarkan apa yang disebut dalam Al-Quran. Kalau tengok dalam Al-Quran, ada satu ayat dalam surah Ali Imran, Allah Ta'ala sebut, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Kita boleh tengok dalam mushaf ataupun kita boleh tanda dalam mushaf, ayat tersebut ialah ayat yang ke laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim, ayat 164 daripada surah Ali Imran. Ayat tu jelas sebut laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ayat tu, ayat 164 surah Ali Imran, Tuhan sebut laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sesungguhnya kami telah memberi nikmat. Allah Taala beri nikmat kepada orang-orang beriman ketika mana diutuskan nabi dan rasul. Tapi khususnya ialah Rasulullah tu sendirilah. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan. Ketika mana kami hantar kepada mereka rasul. Sebab tu kalau tengok dalam Al-Quran ni, dia ada beberapa perkataan yang menunjukkan dihantarnya rasul. Sebab tu ada setengah ayat dia sebut laqad arsalna, kami hantar kepada mereka itu rasul. Dan untuk Nabi Muhammad, Allah Ta'ala guna ba'atha. Sebab ayat yang lebih kurang sama yang ada dalam surah Jum'ah ketika mana Allah Ta'ala sebut wa idz ba'atha fihim, dalam ayat 164 surah Ali Imran, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atha. Okay. Apa beza ba'atha dengan rasalah? Okay. Sebahagian mufassirin ataupun sebahagian ahli bahasa yang mengkaji Al-Quran, antaranya ialah Dr. Samir Rai, ini antara tokoh besar dalam bab mengkaji kemunasabahan kalimah ataupun maksud-maksud tersirat daripada setiap kalimah yang digunakan oleh Allah Ta'ala sebagai ayat Al-Quran tu. Antaranya bila mana sebut Rasul ataupun sebut Nabi secara umum, selain pada Nabi Muhammad, dia akan sebut arsala ataupun rasala, arsalna. Itu antara kalimah yang digunakan. Antara pandangan dia ataupun apa yang dia beri respon terhadap benda ni, dia kata rasalah ialah dihantarnya Nabi dan Rasul pada satu kaum, tapi Nabi itu bukan daripada bangsa kaum tersebut. Dia orang luar daripada tempat lain. Itu rasalah. Tapi untuk Nabi Muhammad diguna perkataan ba'atha sebab Nabi Muhammad ialah datang daripada kaum yang sama, iaitu Arab Quraisy itu sendiri. Sebab macam Nabi Lut, dia dihantar pada kaum yang melakukan benda yang songsang tu, dia bukan orang situ dan dia bukan satu bangsa dengan orang tu. Jadi antara nikmat besar bagi masyarakat Arab jahiliyah ialah diutuskan Nabi daripada keturunan mereka sendiri. Nabi itu tumbuh ataupun Nabi itu keluar daripada kumpulan mereka sendiri.
Okay, jadi pada bahagian kedua sebelum pada ni, iaitu ayat 8 sampai ayat yang ke-18, mereka telah mengingkari nikmat tu. Kerana apa? Kerana apa dia mengingkari nikmat? Kerana telah terpedaya dengan bangsa lain, bukan bangsa Arab, terpedaya dengan Bani Israel yang disangka sebagai golongan cerdik pandai yang boleh dijadikan sebagai rujukan bila mana ada masalah. Sebab di mata musyrikin Mekah ni memang ahli kitab Yahudi ni dilihat sebagai golongan yang memang betul-betul kemah, betul-betul boleh diambil pedoman, dijadikan sebagai perunding penasihat lah. Jadi mereka telah memburuk-burukkan Nabi. Sebenarnya mereka telah dapat nikmat seperti mana ayat 164 surah Ali Imran tu. Okay. Jadi ayat yang ke-18 ni Allah Ta'ala nak sebut ataupun nak tunjuk pada kita mencari lagi tanda-tanda besarnya nikmat yang ada pada musyrikin Mekah ataupun Quraisy Mekah pada waktu tu, iaitu Nabi itu datang daripada bangsa mereka sendiri. Okay. Jadi Allah Ta'ala nak sebut pada ayat 18 ni, bahagian yang ketiga ni, ialah kepada kita bagaimana satu orang ataupun kebanyakan setengah-setengah komuniti manusia, setengah-setengah orang ni lah, dia lebih menghargai benda yang jauh pada dia. Tapi dia tidak menghargai benda yang dekat dengan dia. Bahkan lebih dahsyat, dia membenci, merasa yang duk dekat ni ialah gangguan, bebanan. Okay. Jadi ni yang nak dilihat pada ayat yang ke-18 sampai 31 ni, 19 sampai 31 ni, ialah kesan butanya mata ataupun gagalnya panca indera melihat nikmat yang dekat yang boleh menjadikan mereka berjaya di akhirat. Okay. Kita tengok. Okay. Innahu fakkara wa qaddar. Sesungguhnya ia telah memikir. Fakkara, memikir, wa qaddar, dan cuba membuat mereka-reka tuduh-tuduhan terhadap Al-Quran. Ayat ni merujuk kepada apa nama ni? Al-Walid bin Mughirah. Ni antara tokoh ataupun orang yang bertanggungjawab ditaklifkan pada dia untuk kacau dakwah Nabi. Antara yang dia kena kacau ialah konten daripada dakwah Nabi itu ialah Al-Quran. Okay. Jadi Allah Ta'ala guna perkataan fakkara. Fakkara ni maknanya dia berfikir secara mendalam. Wa qaddara, dan dia menyusun atur dia punya konspirasi dan juga kekacauan projek-projek jahat dia tu, dia susun atur. Faqutila kaifa qaddar. Balasannya ayat yang ke-19 Allah Ta'ala sebut faqutila kaifa qaddar, maka binasalah dia hendaknya. Perkataan faqutila tu maksudnya ialah fala'ana, maka terlaknatlah dia ataupun terbinasalah dia hendaknya, kaifa qaddar, seperti mana dia telah mereka-reka tuduh-tuduhan. Sebab Al-Walid bin Mughirah, antara bentuk kehinaan yang terkena pada diri dia ialah didedahkan status nasab dia. Bila mana dicek balik, ni kita boleh tengoklah kitab-kitab tafsir lah. Dia tak sebut dalam Quran, dia sebut dalam kitab-kitab tafsir. Para ulama datangkan riwayat-riwayat bagaimana mereka telah bersungguh, Al-Walid bin Mughirah ni dia bersungguh untuk memburuk-burukkan Al-Quran, lalu Allah Ta'ala memburukkan dia dengan memberikan kesangsian masyarakat pada waktu tu terhadap nasab keturunan dia. Bila mana cek, dia ni tak jelas status ayah dia siapa. Dia, mana kita kira sebagai anak yang tak jelas, tak sah taraf lah. Kalau kita guna istilah kita sekarang, realiti dia sekarang. Jadi Allah Ta'ala kata, faqutila kaifa qaddar. Binasalah mereka hendaknya. Binasalah dia hendaknya. Maknanya secara spesifik dia seorang. Thumma qutila kaifa qaddar. Sekali lagi, binasalah dia hendaknya bagaimana ia berani mereka-reka tuduh-tuduhan ke atas kesucian Al-Quran dan juga kepribadian pembawa, pembaca, penyebar kepada Al-Quran itu, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak tunjuk pada kita bahawasanya uslub, metodologi ataupun elemen struktur ayat tu, kalau tengok, menunjukkan betapa Allah Ta'ala take serious terhadap kerja jahat yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Nak tunjuk pada kita,
Bukan hanya Al-Walid bin Mughirah yang melakukan reka-rekaan tuduh-tuduhan terhadap Al-Quran dengan tujuan nak memburukkan Al-Quran. Tapi ayat ni siapa-siapa saja yang terlibat memburukkan Al-Quran, memesongkan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran ikut selera dia, pasti akan dilondeh dan akan diburukkan. Pasti akan berlaku. Sebab tu kita tengok pada zaman kita ni sekarang, kita jangan melihat ataupun jangan menjadikan bacaan-bacaan Al-Quran ataupun tafsiran-tafsiran yang kita belajar ni agak rigid ataupun hanya spesifik satu zaman. Sebab ayat Al-Quran ni dia relevan dan universal. Kita kena tahu bila mana Allah Taala kata faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar. Dia macam ayat apa dalam Al-Quran tu bila mana kita baca Allah Taala sebut dalam juzuk yang ke-30 tu. Dia tak berapa nak datang tiba-tiba ni. Cuma elemen yang sama Allah Taala sebut. Diulang perkataan ataupun kalimah summa itu diulang, tujuannya lah untuk kata apa, menunjukkan ketelitian ataupun menunjukkan sempurnanya Allah Ta'ala punya kekuasaan. Dia macam ayat fa inna ma'al usri yusra, baru datang surah Asy-Syarh, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Okay. Pengulangan sampai dua kali tu. Pengulangan sampai dua kali. Faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar. Dia lebih kurang dengan surah Asy-Syarh bila mana Allah Taala sebut fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesusahan itu akan datang kesenangan. Sesungguhnya bersama dengan kesusahan itu akan datang kesenangan. Ayat tu pun lebih kurang. Ayat ni pun lebih kurang. Sebab Tuhan sebut faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar. Cuma yang ada situ ialah al-fasilah dia ataupun pembeza untuk starting ayat baru tu ialah dengan perkataan summa. Dia punya kata apa, kata hubung dia. Summa itu menunjukkan kepada istimrar ataupun kelangsungan. Kelangsungan dan kesinambungan yang akan berlaku berterusan. Bukan hanya pada Al-Walid bin Mughirah. Sebab tu sebahagian ulama tafsir kata faqutila kaifa qaddar ini untuk Al-Walid bin Mughirah secara spesifik. Thumma qutila kaifa qaddar ini untuk siapa-siapa lagi yang datang lepas pada itu. Yang datang lepas daripada Al-Walid bin Mughirah ni yang nak memburukkan Al-Quran, qaddara tu maksudnya ialah melakukan konspirasi, memburuk-burukkan, menjadikan benda tu macam real. Sebab ada kuasa, ada pengaruh kan. Jadi itu yang akan dilakukan oleh musuh-musuh Islam, orang yang tak suka terhadap Al-Quran. Jadi Allah Ta'ala kata, laknat juga bagi mereka yang nak menjadi penyambung kesinambungan kepada kerja jahat yang telah dicontohkan oleh Al-Walid bin Mughirah tu. Jadi nak tunjuk pada kita bahawasanya Allah Ta'ala memberi ancaman dalam masa yang sama dalam ayat ni, iaitu Allah Ta'ala memberi takhwif, kehinaan di dunia. Sebab tu kita tengok zaman kita ni golongan mana yang nak memburukkan Al-Quran. Ada orang kata golongan liberal, ada orang kata golongan macam-macam lah. Tapi yang lebih jelas ataupun dekat dengan zaman kita ni ialah golongan equalism ataupun penyamarataan hak yang didominasi oleh LGBT sekarang. Sebab tu kita kena tahu projek tafsir Al-Quran yang dibuat oleh golongan LGBT di Eropah juga ingin dibawa masuk ke Asia. Ini antara benda yang kita kena tahu. Mereka ni sedang melakukan innahu fakkara wa qaddar. Benda tu yang dia buat. Sebab tu di Malaysia kita ni, kita jangan nampak LGBT tu hanya pada perbuatan songsang semata-mata. Tapi dia nak pergi kepada penyamarataan, lepas pada tu dia nak kata apa, manipulasi ayat Al-Quran itu. Dia nak seleweng ayat Al-Quran. Sebab tu dah ada beberapa orang pengkaji di Malaysia kita ni yang mula melihat golongan LGBT bukan hanya bercakap tentang kesongsangan dan juga liarnya syahwat mereka, tapi juga ada niat jahat, iaitu ingin memporak-perandakan nas Al-Quran itu sendiri. Benda ni dah berlaku di Barat, khususnya di Jerman secara meluas. Sebab tu kita akan tengok antara benda yang
sama ada kita tahu ataupun tidak, tapi memang dah berlaku pun, iaitu golongan imam-imam masjid yang mereka melakukan LGBT, mereka ialah contribute kepada LGBT community tu, mereka menunjukkan dengan terbuka mereka kahwin sama jenis apa semua. Dalam masa yang sama mereka ialah orang yang berkhidmat kepada agama dan benda tu dibuat secara terbuka, mujahir. Sebab apa? Sebab dibawa tafsiran-tafsiran Al-Quran yang ditunjukkan benda tu. Lalu dibawa sejarah-sejarah setengah-setengah kata apa empire khalifah Islam yang juga ada sebahagian khalifah yang terlibat dengan benda-benda seperti ini. Tak dapat dinafikan. Benda tu memang ada pun dalam lipatan sejarah. Tapi kita tak mengatakan khalifah yang terlibat dengan kesongsangan itu sebagai khalifah yang baik dan perlu dipandang sebagai benda tu biasa ataupun normal. Benda tu tak boleh. Okay. Kemudian ayat yang ke-21. Summa nazar. Kemudian ia merenung dan memikirkan. Yang ni kita boleh tengok dalam asbab nuzul ataupun riwayat-riwayat yang menceritakan waktu turunnya ayat tu. Keadaan Al-Walid bin Mughirah ni, dia tulis Quran tu. Setiap kali dia dengar Nabi Muhammad baca Quran di Mekah pada waktu tu, pasar Mekah ni, dia take note Quran tu dan dia cuba teliti. Tapi dia teliti bukan untuk mendapatkan pedoman, tapi teliti nak cari dekat mana dia punya kesalahan. Jadi Allah Ta'ala guna perkataan summa nazar. Kemudian dia memerhati. Memerhati. Nazar tu maknanya renung, fikir, dia tengok ayat tu dia fikir. Dia tengok ayat tu dia fikir. Macam mana nak burukkan ayat tu. Maknanya Allah Ta'ala bila mana dia dedahkan benda ni, dia buka, dilondehkan kerja jahat Al-Walid bin Mughirah ni, mengejutkan dia sendiri. Mengejutkan dia. Sebab tu kita akan tengok nanti Al-Walid bin Mughirah, dia counter benda ni dengan dia kata Nabi Muhammad itu ialah ahli sihir. Sebab boleh tahu detail satu-satu walaupun benda tu dibuat tertutup, tidak lain tidak bukan pada waktu tu selain pada Nabi dan Rasul ialah ahli sihir lah. Dia hantar jin dia apa semua yang menyebabkan dia boleh tahu kita buat apa di rumah. Okay. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi pada ayat yang ke-22. Summa abasa wa basa. Bila mana dia teliti Al-Quran, kadang-kadang dia punya raut wajah dia tu abas, masam. Kerana dia tak nampak angle mana dia nak burukkan Al-Quran. Wabasar, bukan setakat dia masam, bahkan dia lama tempoh bad mood dia tu, moody dia tu lama. Sebab bukan mudah untuk meruntuhkan Al-Quran yang sudah bersih dan suci tu. Propaganda, maknanya Al-Walid bin Mughirah ni, dia telah kata apa melabur tenaga yang cukup banyak dan juga melabur pemikiran yang cukup banyak untuk memburukkan Al-Quran. Sehingga dia tak boleh tidur malam, sehingga dia tak tenang kerana memikirkan angle sudut mana dia nak kata apa burukkan Al-Quran tu. Dia tak nampak. Jadi inilah benda ataupun perkara yang kalau kita tengok macam mana Allah Ta'ala tu dia yang menyifatkan diri dia bila mana dia sebut dalam Al-Quran inna rabbaka labil mirsad. Kita baca dalam surah An-Naba kan. Allah Ta'ala sebut sesungguhnya Tuhan ni terhadap kamu bila mana dia perhati kamu, dia perhati dengan cukup teliti. Mirsad ni ialah dicerak tindak tanduk kita. Dia macam CCTV lah. Boleh tengok satu-satu. Detail. Kita buat apa. Baju warna apa-apa semua. Itu ialah benda yang nak sebutkan tentang bagaimana Allah Ta'ala memerhati setiap hamba dia. Walaupun benda tu dalam agakkan musyrikin Mekah, takkanlah sampai sedetail tu. Kok Tuhan tengok aku? Jawapannya ya. Sampai sedetail tu lah. Allah Ta'ala akan tengok kita, akan perhati kita sedetail itu. Memang sedetail tu. Thumma adbara wastakbar. Kemudian ia berpaling dan sombong. Bila mana dia jumpa poin-poin yang boleh merendahkan Al-Quran, maka dia menjadi orang yang berpaling. Adbara tu maksudnya, dia kan dah take note Quran. Take note Quran apa semua. Maknanya kita boleh gambarkan secara mudahnya, dia ni buat study lah. Ada ruang khusus. Kalau kita guna istilah, ada dersana, ada tempat membaca, tempat meneliti.
Macam satu lab khusus untuk dia tengok dan teliti Al-Quran kat mana tak kena Quran ni. Nak tackle di mana, nak burukkan di mana, nak gugurkan di mana, nak buat konspirasi ataupun nak cocok di mana ayat tu. Okay. Jadi bila mana dia dapat benda tu, dia jadi orang yang adbar. Dia bukan mengkaji kerana untuk mengagumi ataupun mengkaji untuk belajar dan mendapatkan pedoman. Tapi dia mengkaji kerana nak memburukkan benda tu. Akhirnya apa jadi pada dia? Istakbar. Ini kesan bila mana kita baca Quran dengan kesombongan. Sebab tu bila mana kita baca Quran, antara benda yang kita kena buang letak tepi ialah kesombongan. Sekecil-kecil kesombongan, bila mana kita berinteraksi dengan Al-Quran, akan menghalang pintu keberkatan Quran tu. Sebab tu ada orang, dia datang majlis ilmu apa semua, dia nak cari keburukan orang. Orang ni tak pandai baca Quran, orang ni suara macam ni, orang ni sebut Quran tak fasih. Dia sombong dengan benda-benda seperti itu. Akhirnya, dia mungkin yang fasih baca Quran. Sebab kita kena tahu, masyarakat Arab Jahiliyah ni, macam musyrikin Mekah, mereka ialah golongan yang fasih baca Quran. Tapi mereka baca dengan adbar, berpaling. Adbar ni maksudnya belakang. Wastakbar, dan dia besar diri. Bukan dia besarkan benda yang dia baca. Dia besarkan diri dia. Dia rasa benda yang dia baca tu hanya sekadar lembaran-lembaran biasa. Okay. Kemudian kemuncaknya, ayat yang ke-24, faqala, ini antara respon, kesan daripada besar diri dan berpaling. Dan benda ni istimrar. Benda ni akan berterusan kepada semua orang. Selama mana dia mengalami ataupun ada dalam diri dia tu kesombongan. Faqala in hadha. Serta ia berkata, in hadha, sesungguhnya Al-Quran itu illa sihrun yu'thar. Tak lain, Quran ini hanyalah mantra-mantra sihir yang dipelajari, yang ditekuni daripada ahli-ahlinya, daripada tukang-tukang sihir, dan ianya sangat memberi kesan. Yu'thar tu maksudnya, bila mana siapa-siapa kena, dia sangat-sangat ampuh lah. Memang mujarab mantra-mantra itu. Dia akan beri kesan yang cepat. Spread ataupun penyebaran kesan daripada sihir itu sangat cepat. Ini fahaman dia orang. Jadi, Al-Walid bin Mughirah dan juga semua orang yang kata apa yang menentang Al-Quran, yang berusaha untuk memburuk-burukkan Al-Quran, mereka akan bawa keadaan ataupun respon seperti ini. Untuk zaman kita, mungkin dia tak kata Quran tu kata apa sihir. Dia akan kata Quran dengan bacaan-bacaan lain sama je. Biasanya macam tu lah. Untuk zaman kita dia tak kata sihir. Dia kata Quran ni hanyalah bacaan biasa, ataupun paling kurang dia kata Quran ni hanya untuk blessing je. Maknanya kalau ada nak buat majlis ritual apa-apa, nak selamat daripada gangguan, itulah fungsi Quran. Tak lebih daripada tu. Maknanya dia tetap meletakkan Quran tu sebagai magical kata apa punya mantra-mantra macam tu, dan tak ada apa benda besar yang kita boleh belajar apa. Bukan satu benda yang kata apa yang besar untuk membaiki ketamadunan manusia ke tak. Okay. Kemudian apa lagi yang disebut situ, ayat yang ke-25, in hadza illa qaulul bashar. Okay. Ini proses downgrade Al-Quran, merendahkan martabat Quran. Dan dia kata kata-kata ataupun kalimah dalam Al-Quran ni, ayat Quran ni apa semua ni, tak lain tak bukan hanyalah qaulul bashar, kata-kata rekaan manusia. Okay. Tapi benda ni blind ataupun dia tak lekat. Sebab apa? Tak mampu untuk dirungkaikan. Sebab berapa banyak ayat-ayat yang bersifat tahaddi, iaitu cabaran dalam Al-Quran yang dibuka tentangan secara sebesar-besarnya dan seluas-luasnya untuk musyrikin Mekah ni. Dia kata apa, datangkan Al-Quran ataupun ayat yang sebanding dengan Al-Quran. Tujuannya ialah untuk nampakkan kehebatan mereka sebagai penutur bahasa Arab untuk datangkan kalimah-kalimah yang indah yang mereka sendiri susun menandingi Al-Quran. Okay. Jadi itu benda ataupun perkara yang kita boleh tengok proses yang akan berlaku. Proses yang akan berlaku dalam
zaman tu dan juga zaman kita pun. Zaman kita ni dia akan menang ataupun dia boleh tackle satu orang tu supaya nampak Quran tu biasa, ialah kerana ambil kesempatan orang-orang yang nak dekat dengan Quran ni dia bukan penutur bahasa Quran. Macam kita lah orang Melayu. Akhirnya bacaan Quran itu hanya sekadar baca dan dia tak akan hidup dalam pengamalan kehidupan kerana dilihat Al-Quran itu hanya bacaan. Keindahan pada bacaan semata-mata. Dan lapisan nak faham Quran tu terlampau banyak dan akhirnya dilihat Al-Quran itu ialah satu benda yang payah untuk diresapi makna-makna dia. Dan akhirnya kita akan divert pada benda-benda lain. Akan pergi pada perkataan-perkataan yang lain, himpunan-himpunan lirik sama ada lagu, muzik apa semua ataupun puisi apa semua, benda yang sama yang akan berlaku yang pernah berlaku kepada masyarakat Arab jahiliah dulu. Ayat yang ke 26. Sa'uslihi saqar. Efek daripada burukkan Al-Quran itu, efek daripada burukkan Al-Quran, sa'uslihi saqar. Kalau kita tengok kalimah yang digunakan oleh Allah Azza wa Jalla pada ayat 26 tu. Sa'uslihi saqar. Dia tak guna perkataan sa'udkhiluhu saqar. Dimasukkan dia ke dalam neraka saqar. Tapi dia uslihi. Uslihi, kalau kita tengok dalam, kata apa, dalam uh, pecahan perkataan dalam Al-Quran, sekejap saya nak tengok balik apa yang dah saya take note tadi. Sa'uslihi saqar, perkataan asala tu, sa'uslihi saqar, dia ada beza. Sebab perkataan sa'uslihi mai pada perkataan asala ataupun salia tu, maksudnya ialah diresapi azab neraka tu dalam setiap urat saraf dia. Setiap tubuh badan dia. Dia bukan macam kita masuklah rumah, bukan. Dia masuk dan dia merasai vibe neraka tu. Allah Ta'ala dah ancam dan dah sebut kepada kita yang membaca Al-Walid bin Mughirah ni dan juga konco-konco dia yang kata apa bersatu ataupun bersama-sama untuk memburukkan Al-Quran ni, mereka ini akan dijadikan sebagai pihak yang betul-betul terasa dengan aura kedahsyatan azab neraka sakar itu. Okay, mereka bukan hanya masuk kata apa sambil memandang-mandang, bukan. Okay. Kemudian Tuhan sebut lagi ayat yang ke-27. Wama adraka ma saqar. Dan apa jalan engkau dapat mengetahui kedahsyatan neraka sakar itu. Okay. Kau tengok ayat ni Allah Ta'ala guna perkataan adraka. Kalau kita tengok dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menggunakan teknik seperti ini. Apa kamu tahu? Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adra. Itu antara contoh-contoh ayat yang ada dalam Al-Quran. Perkataan adraka daripada perkataan dariyah yang bermaksud tahu. Apa kamu tahu? Tahu sini bukan tahu nama, tapi tahu sekali dengan fungsi dia. Dia macam kita tahu nama. Contoh sudu. Okay, ini sudu. Lepas tu tanya, sudu ni fungsi apa? Dia pun bela. Yang ni dia tahu nama je. Okay. Tapi perkataan dara, yadri maksudnya tahu sekali dengan fungsi. Apakah kamu tahu tentang neraka sakar tu? Dia macam kita tak pernah pergi satu tempat, tapi kita study tempat tu, akhirnya kita tahu tempat tu ada apa dan apa attraction tempat tu. Attraction tu dia fokus tentang apa. Itu yang dimaksudkan dengan perkataan adraka. Tuhan guna perkataan ni ialah untuk menakutkan. Dia macam kita lah takut-takutkan budak ke apa semua. Tahu tak hantu ni? Hantu ni jenis macam mana? Okay. Dia punya kata apa? Vibe dia tu ataupun cara penyampaian dia tu. Seperti itu. Okay. Wa ma adraka ma saqar. Tahukah kamu apa itu neraka sakar? Ayat ke-28. La tubqi wa la tadhar. Ianya membakar mangsanya dan tidak meninggalkan sisa dan tidak membiarkannya binasa terus. Maknanya tak akan mati.
Tapi dia akan blind blend apa nama ni orang yang masuk dalam tu sehingga dia betul-betul menderita. Dia akan torture betul-betul. Itu yang berlaku ke dalam kepada mereka yang dimasukkan ke dalam neraka Saqar. Dia macam kita lah, bila mana kita sebut tempat tu berantu, kalau masuk situ kita akan jadi macam ni, macam ni, macam ni, kita akan dihantui, kita akan rasa perasaan kita gundah gulana macam-macam. Itu yang elemen yang kita boleh bawa untuk kita faham potongan-potongan ayat ni. Okay. Kemudian ayat ke-29 Allah Taala sebut lawahatul lil bashar. Antara benda yang berlaku bila mana satu orang tu dimasukkan ke dalam neraka Saqar ialah lawahatun. Lawahatun maksudnya ialah dibakar secara dipanggang kulit manusia. Maknanya dia akan, kalau kita tengok macam ayam pusing apa semua tau. Okay, itu proses pembakaran manusia dalam neraka tersebut. Nak tunjuk pada kita bahawasanya tidak mematikan tapi sangat menyeksa. Dia seakan-akan hukuman yang nak mematikan orang tu secara perlahan-lahan. Tapi tak mati. Tak dimatikan. Kita tengok macam sejarah peperangan pada era-era yang lepas. Hukuman-hukuman yang dijalankan oleh setengah-setengah tentera rejim tertentu. Dia seksa. Seksaan-seksaan yang memperlahankan proses kematian. Tujuan ialah untuk menyakitkan pihak yang dikenakan hukuman tu. Itu perkataan lawahatun. Lawahah. Maknanya disiak kulit dia. Kan kita tengok ada fasa apa tah zaman Eropah yang gelap dulu. Atau hukuman yang dikenakan kepada penderhaka ataupun pemberontak ialah disiak kulit. Dan dibiarkan dia tu, daging dia tu terdedah. Tujuannya lah untuk menyakiti. Itu keadaan yang akan berlaku kepada mereka yang dimasukkan ke dalam neraka Saqar. Okay. 'Alaiha tis'ata 'ashar. Penjaga dan pengawal neraka ni 19. 19 malaikat yang menjaga. Dalam tafsir sama ada Ibnu Katsir ataupun At-Tabari ataupun Al-Qurtubi, dia sebut waktu ayat ni dibaca kepada pemimpin-pemimpin Quraisy, Abu Jahal pada waktu itu telah mempersendakan ayat ni. Dengan dia kata 19 je. Oh, kami ada ramai. Cara dia mempersendakan. Setakat 19 kami boleh lawan lah. Setakat 19 orang je malaikat yang jaga neraka Saqar tu, kami boleh lawan lah. Kita kena ingat, waktu ayat ni dibaca, dia macam orang kita juga lah. Orang kita kan bila mana dengar Quran, buat muka tak endah apa semua. Masyarakat Arab jahiliah macam tu lah. Dia tak rasa takut apa pun. Sebab dia rasa dia hebat. Ayat-ayat ni tidak menggerunkan mereka. Sebab mereka akan dihinakan bila mana dalam perang Badar tu nanti. Sebab tu ada riwayat waktu Nabi ni dah selesai, para sahabat waktu perang Badar dah selesai, Nabi ni himpunkan jenazah ataupun mayat-mayat yang kepala-kepala Quraisy. Antaranya ialah Abu Jahal dan beberapa orang lain. Dalam 9 ke 10 orang. Ni mereka ni kepala-kepala yang lawan, yang mati dalam perang Badar. Waktu dihimpunkan, Nabi pun macam bercakap dengan mereka. Dah mati dah tu, dah mati dah. Nabi tanya kepada, macam tanya lah. Bukanlah tanya pada si mati, tapi ada satu perbuatan Nabi buat. Nabi kata, inna wajadna ma wa'ada rabbuna haqqa. Kami telah dapati janji Tuhan kami benar. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Dan adakah kamu mendapati apa yang dijanjikan oleh Tuhan kamu itu benar? Baru Nabi suruh sahabat uruskan. Lalu benda tu menarik perhatian Umar Al-Khattab. Umar pun tanya, ya Rasulullah, apa faedah cakap dengan mereka? Mereka dah mati dah. Lalu kata Nabi, waktu aku bercakap, Allah Ta'ala kembalikan semula roh masuklah jasad mereka tu untuk torture mental dia. Ataupun untuk berikan kesengsaraan awal. Sehingga waktu tu dia orang nak jawab, kami dapati janji yang disebutkan oleh kamu benar. Mentauhidkan Tuhan itu benar. Tapi tak boleh jawab. Sebagai satu bentuk penderitaan awal. Sebelum penderitaan yang kekal di akhirat nanti. Ayat 31 ni kita kena bahagikan pada beberapa bahagian.
Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-31, وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً. Dan ketahuilah bahawa hikmah kami tidak menjadikan pengawal-pengawal neraka itu melainkan daripada kalangan malaikat, kerana merekalah sekuat-kuat dan sebenar-benar makhluk yang menjalankan perintah. Allah Ta'ala sebut, وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً. Tidak kami jadikan penjaga, pengurus neraka itu melainkan para malaikat, kerana malaikatlah yang paling patuh, yang paling munasabah untuk jaga benda tu. Sebab malaikat ni makhluk yang besar. Kita tak tahu berapa saiz dia. Kita tak boleh nak bayang. وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا. Ayat ni respon terhadap senda ataupun herdik yang dilakukan oleh Abu Jahal. Abu Jahal kata, setakat 19 kami boleh hadap. Setakat 19 tu kami boleh keluar pada neraka tu. Cara dia cakap. Allah Ta'ala kata, tidak kami jadikan bilangan-bilangan mereka itu melainkan fitnah. Fitnah tu maksudnya ialah satu bentuk kekacauan. Kacau bilau. Kacau bilau tu maksudnya macam kita sekarang ni lah. Nak kenal kebenaran pun samar. Lepas pada tu, bila mana disampaikan kebenaran pun dilekehkan oleh sebahagian orang. Itu maksud fitnah. Allah Ta'ala kata, tidak kami jadikan ini semua ni melainkan fitnah kepada orang-orang kafir. Liyastayqinal ladhina utul kitab. Dan Allah Ta'ala kata, tidak kami terangkan, hikmah kami tidak kami terangkan bilangan-bilangan mereka ataupun secara spesifik tu apa semua. Kau tengok dalam terjemahan tu kan. Kerana mereka dan hikmah kami tidak menerangkan bilangan mereka melainkan dengan satu bilangan yang menyebabkan kesesatan dan kesengsaraan orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi kitab Yahudi dan Nasrani boleh percaya dengan yakin akan kebenaran Al-Quran. Okay. Sebab apa? Sebab orang kafir memang dia pesenda lah. Untuk ahli kitab, Allah Ta'ala sebut, untuk ahli kitab ni, utul kitab ni, sebab dalam kitab-kitab mereka yang terdahulu pun sebut benda yang sama. Penjaga neraka sakar ni ialah 19 malaikat. Jadi bila mana Quran sebut benda yang sama, mereka sepatutnya terus kata apa, tunduk kepada maklumat Al-Quran tu. Sebab maklumat Al-Quran tu sama seperti mana yang ada dalam kitab yang mereka percaya. Wala yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun. Dan tidak akan menyebabkan berlakunya keraguan lagi kepada orang yang terima kitab dan amanah dengan ilmu lah kitab tu, dan juga orang-orang beriman. Waliyaqulal ladzina fi qulubihim marad. Dan berkatalah orang-orang yang ada penyakitlah hatinya, iaitu orang munafik, wal kafirun, dan juga orang kafir. Madza aradallahu bihadza masalah. Tuhan ni nak apa cerita benda-benda macam ni? Ada orang-orang yang munafik ni ataupun yang kafir yang kebingungan ni, mereka akan sesiasa bertikai. Macam zaman kita ni lah, kan ada orang-orang yang duk petikai itu, petikai ni, bila mana dia tak faham. Dia sepatutnya gunakan akal dia untuk faham dan hormat dan tunduk terhadap maklumat Quran. Dah tahu akal kita ni tak mampu lebih-lebih, tak perlu duk petikai, tak perlu duk kosotkan kita punya pemikiran kita nak bagi faham ataupun nak logikkan semua benda tu dengan cara kita fikir. Kadzalika yudhillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Demikianlah Allah Ta'ala menyesatkan siapa yang dia nak dan beri hidayah pada siapa yang dia nak. Pada potongan ni, ayat yang ke-31 ni, Tuhan nak beritahu, ada orang semakin dekat dengan Quran, semakin banyak berhati Quran, semakin sesat dia. Macam Al-Walid bin Mughirah tu. Makin lama makin sesat, makin lama makin sesat. Walaupun dia tu study macam orang yang betul-betul nak mendampingi Al-Quran. Tapi rupanya study dia tu bukan nak mendampingkan dia dengan hidayah, tapi menyesatkan dia. Dan ada orang yang hanya dengar Quran satu dua, tapi dia dengar dengan hati yang ikhlas. Akhirnya Allah Ta'ala mencampakkan kepada dia itu hidayah. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Dan tidaklah mengetahui tentera-tentera Allah Ta'ala itu secara tepat berapa, melainkan Allah Ta'ala sendiri.
wa ma hiya illa dzikra lil bashar, dan tidaklah apa yang dimaklumkan ini melainkan peringatan kepada manusia semata-mata. Okey, jadi ayat ni ayat 31 ni nak sebut pada kita, pertama sekali akal manusia terbatas. Sebenarnya kita ni bila mana kita baca Quran, ayat-ayat tu nampak macam terlalu metafizik sangat, terlalu ghaibiyah sangat. Kita tak perlu dah memenatkan otak kita nak faham lebih-lebih. Sebab tanggungjawab kita ialah percaya. Kita terhadap Quran ni, kita kena percaya. Itu poin dia. Sebab tu awal surah Baqarah Allah Ta'ala sebut benda tu. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman dengan benda gaib, waktu datang maklumat benda-benda gaib ni, dia tak akan jadi orang yang, saya macam mana nak faham dia ni? Memang tak boleh faham pun. Memang akal kita tak boleh faham benda tu. Kita dah terbatas. Nak beritahu manusia ni, dia pandai belajar tinggi tara mana pun, ada benda yang dia tak boleh faham. Tak, bukan semua benda, bukan ketajaman akal dia menyebabkan dia boleh faham semua benda. Tak. Itu jugalah yang disebut dalam apa nama ni, awal surah Al-Maidah tu. Kalau kita tengok, surah Ali Imran tu. Kalau kita tengok surah Ali Imran kan, ayat yang ke-7, Allah Ta'ala kata, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah." Tidak ada yang mengetahui takwil daripada ayat Quran tu. Ayat Quran kan ada dua kategori, muhkamat dengan mutasyabihat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu takwil dia ataupun penjelasan yang paling tepat terhadap ayat-ayat mutasyabihat lebih-lebih lagi melainkan Allah Ta'ala. Warasikhuna fil ilmi, dan orang yang cerdik pandai bila mana sampai dekat ayat-ayat yang dia tak boleh takwil, yaquluna amanna bi, kami percaya je semua benda tu walaupun kami tak boleh faham. Okay. Bukan kita macam musyrikin Mekah, bila mana dia dengar 19 orang jaga neraka, macam mana 19 orang, dia tak akan jadi orang macam tu. Ini bibik tak berapa nak taat perintah Tuhan. Dia macam ni je mudah. Ada je rasa nak petikai, maknanya orang tu dia ada problem terhadap iman. Dia nak petikai ayat Quran. Kalau dia tak faham makna, tu cerita lain. Ni nak faham secara logik dia ataupun nak faham secara detail. Dia Quran ni ada ayat memang kita boleh faham dengan detail, dengan dalam. Sebab ayat tu disebut sebagai muhkamat. Ada ayat mutasyabihat, kita boleh faham maksud kalimah itu dari segi bahasa pertuturan. Tapi dari segi exactly, kiasan apa, maksud apa yang nak disebut situ, ada setengah-setengahnya kita terhalang, tak boleh faham. Jadi untuk ayat-ayat seperti ini, pendiriannya ialah hanya percaya sahaja. Dan tak perlu lagi create satu perbincangan untuk lebih memperdalam benda tu. Sebab benda tu kita tidak akan mampu. Kita dah sampai pada limit yang kita tak boleh nak touch, tak boleh nak sentuh lagi benda tu. Okay. Jadi itu ialah tentang bahagian ketiga, apa nama ni, surah Al-Muddathir, perbahasan kita pada malam ni. Okay. Untuk perbahasan yang seterusnya, iaitu bahagian yang keempat, ayat 32 sampailah ayat yang ke-47. Kalau tengok dalam mushaf ni kan, ayat yang ke-32 sampailah kepada 47. Okay. Ayat 32 Allah Ta'ala sebut, kalla wal qamar wal layli id adbar was subhi idha asfar innaha la ihdal kubar nadhiran lil bashar liman sya'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar kullu nafsin bima kasabat rahina. Okay. Kalau kita tengok dalam terjemahan kan, walaupun kita malam ni tak akan bahaslah pada bahagian yang keempat ni secara detail, cuma nak bagi intro je sikit. Okay. Habis saja cerita tentang neraka sakar tu, habis cerita tentang neraka sakar, tiba-tiba datang dalil akal. Allah Ta'ala sebut, kalla wal qamar, sebenarnya demi bulan, wal layli id adbar, dan malam apabila ia balik melenyapkan diri, was subhi idza asfar, dan waktu subuh apabila ia terang benderang, innaha la ihdal kubar, sesungguhnya neraka sakar itu adalah satu malapetaka yang besar. Okay. Kalau kita tengok, sebab ayat ni nak kait dengan neraka sakar tu lah yang dah kita sentuh pada ayat yang ke-25, 26, 27, 28, 29 sampai 31 tu.
Ada beberapa makhluk Tuhan yang Tuhan sebut. Pertama, bulan. Yang kedua, malam. Yang ketiga, subuh. Okey. Kalau kita tengok, kenapa disebut tiga benda ni? Kalla wal qamar. Sebenarnya demi bulan. Wal laili iz adbar. Dan apabila malam itu lenyap. Dan subuh waktu ia terang benderang. Okay. Kalau kita perhati, ada sebahagian tafsir macam Mafatihul Ghaib oleh Ar-Razi. Al-Qamar merujuk kepada hari-hari ataupun pertengahan-pertengahan bagi putaran 29 hari ataupun 30 hari dalam sebulan tu untuk pengiraan bulan apa nama ni hari ikut bulan tu lah, hari 13, 14, 15 sebelum bulan purnama, kemudian waktu malam, kemudian waktu subuh. Tiga waktu ni, waktu pertengahan bulan, waktu malam, waktu subuh. Tiga waktu ni adalah waktu yang diperuntukkan untuk kita betul-betul fokus beribadah. Pertengahan bulan ni kita maklumlah puasa, malam kita mendirikan salat malam, subuh kita mendirikan sembahyang subuh lah, apa semua tu. Okay. Orang yang menghidupkan tiga-tiga waktu ni, ketakutan, kepercayaan terhadap neraka sakar akan mantap dalam diri. Tapi orang yang mencuaikan benda ni, buat tak endah, dengar cerita neraka sakar, maka dia pun buat tak endah. Dia tak pernah, maknanya tiga-tiga waktu ni, orang yang beribadah pada tiga waktu ni akan menjadikan diri dia dengan Al-Quran, ayat-ayat yang dia susah nak faham ataupun ayat-ayat yang bersifat ghaib tu, dia kuat dalam diri dia, dia mantap dalam diri dia. Itu yang kita boleh sebut sebagai intro lah. Nanti kita akan tengok pada perbahasan yang akan datang sampai ayat yang ke-47 tu. Sampai ayat yang ke-47 tu kita akan tengok pada perbahasan yang akan datang. Bahagian yang keempat surah Al-Muddathir ni. Neraka sakar ni untuk kita, apa nama ni, untuk kita mantapkan rasa takut terhadap neraka tu melalui cara apa? Ibadah pada waktu mana, keadaan bila yang kita akan tengok pada perbahasan yang akan datang. Jadi kita dah hampir sejam perbahasan kita pada malam ni. Jadi kita terus kepada soalan lah kot. Sebab kalau kita nak bahas pun rasa akan ambil masa panjang sikit lagi. Jadi kita terus kepada soalan-soalan ataupun penjelasan-penjelasan perkongsian apa sajalah macam biasalah. Jadi kita serahkan balik, saya serahkan balik kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk sesi soal jawab dan seterusnya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Silakan sahabat, ada yang nak bertanya atau mohon pencerahan lagi dari Ustaz, silakan. Senyap itu. Ustaz, kalau tak ada tu saya nak tanya lah. Saya nak tahu tadi kan kebanyakannya ayat-ayat tadi dimulai dengan summa, summa dengan fa. Padahal kedua-dua tu lebih kurang sama je maknanya. Perbezaan dari situ, adakah satu tu cepat sikit ataupun yang summa tu lambat sikit ke? Macam mana Ustaz? Kalau dari segi bahasa memang summa dia agak lebih tak secara on the spot. Fa dia akan on the spot lah. Itu dari segi penggunaan bahasa. Maknanya penggunaan kata hubung ataupun adawatul istinaf tu ataupun penggunaan kata hubung untuk start ayat baru tu nak tunjuk tentang sejauh mana proses tu akan berlaku. Memang dari segi bahasa, fa more faster daripada summa tu. Itu memang disebut dalam banyak kitab tafsir dalam bab. Allahu a'lam. Okay. Lagi satu Ustaz, macam apa tadi? Lupa pula. Saya nak tahulah macam antara neraka ni, neraka sakor ni, apakah ciri-ciri orang yang dosa yang macam mana selain daripada yang berpaling dan mereka-reka ni tadi yang akan masuk ke situ, yang terjerumus ke situ. Sebab Jahannam dengan sakar ni macam mana beza dia? Jahannam lain sikit kan? Aha. Kalau kita tengok dalam Al-Quran dan dari segi dalam hadis Nabi pun,
uh, dosa-dosa yang dispesifikkan neraka apa yang akan dia dimasukkan. Macam neraka Jahanam ada sebut dosa dia. Tapi dia tak orang kata apa dia punya sebab masuk tu taklah satu tu saja. Sebenarnya ada lagi perlakuan-perlakuan lain yang menyebabkan satu orang tu dihumban ke dalam neraka. Okay. Cuma kau tengok dalam Al-Quran, neraka Jahanam macam ni. Orang munafik macam ni. Kalau duduk dalam neraka Jahanam pula, tingkatan yang mana? Neraka Sakar ni macam mana? Okay. Kau tengok penggunaan-penggunaan istilah itu, Jahanam, Sakar apa semua, ianya biasanya dispesifikkan kepada orang yang dia bila mana dia buat kejahatan tu, dia mujahir. Mujahir ni maksudnya dia buat tu lah keadaan dia berbangga. Sebab tu para ulama sebut neraka Jahanam dengan neraka Sakar. Neraka Sakar ni dia dia satu lagi yang saya nak sebutnya ialah darakat. Darakat ni maknanya martabat-martabat neraka ni. Dari segi kesepakatan para ulama, dia tak ada kesepakatan yang susunan yang satu pattern dia. Dia mesti akan ada khilaf. Tapi yang sepakatnya lah Jahannam yang paling teruk, Sakar yang kedua, dan yang atas, yang atas, yang atas lagi. Itu yang paling ringan, paling ringan, paling ringan. Cuma nak sebutnya ialah di sini, uh, pelaku kesalahan yang dihumban dalam neraka ni, antara kriteria yang dia kena teruk dan dia kena kurang ialah waktu dia buat dosa ada dua ciri. Dosa apa-apa pun, bukan hanya dosa menentang Quran apa semua. Pertama, dia tentang Quran dalam keadaan dia berbangga. Dia tunjuk dekat orang. Ataupun apa-apa saja dosa. Sebab tu Nabi dia beri ancaman kepada umat dia, apa nama ni, jangan buat dosa dalam keadaan mujahir. Sebab buat dosa semua orang akan terjatuh dalam dosa, sekecil atau besar. Tapi dosa itu jangan dipamerkan dalam keadaan berbangga. Sebab berbangga tu akan menyebabkan, walaupun dosa tu kecil je asalnya, tapi bila dia dibanggakan, maka dia akan menyebabkan kita terjatuh dihumban ke neraka yang lebih dahsyat lagi. Okay. Yang kedua ialah dosa tu dibuat dalam keadaan jahil ataupun maklum dosa tu. Dia macam ahli kitab, dia dihumban dalam neraka kerana apa? Kerana dia buat dosa dalam keadaan dia tidak jahil. Dia tahu efek dia buat dosa. Okay. Jadi secara umumnya saya boleh sebut, okay, neraka-neraka yang brutal dia punya balasan ni, dia punya keadaan azab seksa apa semua, dia akan ambil ahlinya daripada kalangan orang yang buat dosa, bangga, lepas tu buat dosa, tahu benda tu dosa dan efek dia dan kesan dia, dan dia buat tak endah. Yang ni yang akan lebih dahsyat. Tapi yang buat kerana jahil, tak tahu apa dia, tapi dia blind, benda ni salah tara mana apa semua, kesalahan ni besar ke kecil apa semua. Dan yang kedua, dia buat dalam keadaan sembunyi-sembunyi, yang ni lebih ringan. Maknanya semua dosa yang dibuat dalam keadaan terbuka, yang dibuat dalam keadaan alim benda tu dosa, menyebabkan orang tu akan dihumban dalam neraka Sakar ataupun neraka Jahannam sendiri. Dari segi spesifik tu dia tak ada secara spesifik. Sebab tu saya tak boleh nak sebut secara spesifik tu sangat. Sebab dalam hadis pun dia taklah diterangkan benda tu secara terang-terangan. Tapi berhati-hati dengan dosa tu diterangkan oleh Nabi secara umum. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ada lagi yang nak tanya soalan? Silakan. Nak tanya, dalam Quran selalu ada jumpa ayat yang Allah kata dia akan beri tunjuk pada orang yang dipilih dan akan menyesatkan orang yang ialah yang Allah tentukan. Jadi setengah orang kata dia sesat apa semua bukan sebab Allah yang buat dia sesat macam tu. Macam mana nak bincang dengan orang macam ni? Okey. Isu ni kalau tengok dah bermula pada kurun 200 ataupun 300 Hijrah lagi. Bila mana keluarnya kelompok Qadariyah, keluarnya kelompok Jahmiyah ni apa semua. Itu mereka kata apa, terkeliru pada ayat-ayat seperti ini. Termasuklah yang saya sebut tadi tentang golongan LGBT semua. Dia orang selalu gunakan benda tu lah. Dia kata kita orang ni songsang kerana Tuhan jadikan kita orang songsang, bukan kita orang macam ni. Alasan ini selalu akan digunakan. Okay. Dia macam ni. Kita kena faham. Allah Ta'ala sebut dalam dalam Al-Quran,
dia memberikan kepada kita ni pilihan. Kalau kita tengok dalam surah Al-Insan kan, sekejap saya nak tengok, nak bagi kita nampak lagi, lebih jelas lagi. Dalam surah Al-Insan, Tuhan sebut bagaimana kita ni diberi pilihan. Sekejap nak recall ayat tu dulu. Surah Al-Insan, Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ketiga. Inna hadaina hussabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami yang beri hidayah, jalan untuk satu orang tu jadi orang yang bersyukur ataupun orang yang kufur. Sekarang ni Tuhan sebut kufur itu kami lorongkan hidayah untuk orang tu kufur dan syukur. Tuhan guna perkataan hidayah untuk pak kufur tu. Okay. Sekarang ni kita kena faham. Allah Ta'ala dia dah tetapkan siapa ahli syurga, siapa dapat hidayah, siapa sesat semua. Apa maksud Allah Ta'ala tetapkan? Allah Ta'ala tetapkan selepas kita pilih. Bukan Allah Ta'ala tetapkan dalam keadaan kita tak dapat pilih. Sekarang ni kita boleh pilih. Sebab tu disebut pada ayat yang ketiga, Inna hadaina hussabil. Kami hidayahkan jalan pada kamu, dan jalan itulah yang kamu pilih, sama ada kamu jadi orang bersyukur ataupun kamu jadi orang kufur. Jadi orang yang buat jahat, dia tak boleh buat alasan, kami jahat ni sebab Tuhan tetapkan. Tak. Tuhan tetapkan, pilih jalan ni akan melorongkan kamu pada kejahatan. Pilih jalan ni akan melorongkan kamu kepada kebaikan. Selepas pada kita pilih, maknanya semua kita ni ada hak pemilihan. Kita boleh pilih. Sebab tu orang-orang yang kata saya jadi macam ni sebab ketentuan Tuhan. Bukan. Ketentuan Tuhan yang telah kamu pilih. Bukan ketentuan yang kita tak boleh keluar. Dia ada ketentuan yang kita tak boleh keluar. Contoh, jantina. Kita tak akan ada pilihan kedua selepas kita ditakdirkan dengan jantina kita sekarang. Kita laki-laki lah sampai mati. Perempuan-perempuan lah sampai mati. Bangsa pun sama. Kita Melayu lah. Kita Cina lah. Kita India lah. Tapi Melayu yang baik tu kita pilih. Melayu yang jahat tu kita pilih. Orang Islam yang taat itu kita yang pilih. Orang Islam yang tak taat itu kita yang pilih. Okay. Jadi ada ketetapan-ketetapan yang Tuhan dah lorong. Kita yang pilih. Macam satu orang, dia belajar, dia dapat. Dia tak belajar, dia tak dapat. Dia lapar, dia makan, dia kenyang. Dia lapar, dia tak nak makan, maka kekallah dia dengan lapar tu. Dia yang memilih. Maknanya semua orang yang buat alasan, saya jadi macam ni, nak buat macam mana? Ketentuan macam tu. Sebenarnya dia ada kuasa boleh keluar. Tapi dia tak boleh keluar. Sebab apa? Sebab kalau tengok dalam part lain, dalam dunia yang lebih luas lagi, berapa ramai orang yang hatta kita kata masih lagi kehidupan tidak bertamadun, tapi part makan dia boleh makan. Contoh kita tengok tribe tertentu, orang-orang yang duduk di pendalaman, yang tak pakai baju apa semua, makan dia boleh makan. Kerana apa? Dia tahu itu dia pilih untuk dia nak makan. Tapi halal haram tu kita tak sentuh lah. Cuma nak katanya dia memilih diri dia untuk makan. Contoh kita tengok orang asli, tak ada agama tapi dia memilih untuk makan. Ada orang dia ada agama, cuma dia malas je. Akhirnya dia jadi orang tak makan. Dia lebih selesa dengan meminta-minta. Sebab tu bagi saya, golongan yang seperti ni, dia hanya repetition. Pengulangan balik pada kelompok Qadariyah, Jahmiyah dulu. Yang pernah wujud pada zaman imam-imam dulu yang telah dilawan habis-habisan oleh kelompok ni. Mereka sebenarnya nak keluar pada sistem dosa pahala. Sebab dia orang nak kata, kami jadi jahat ni ketentuan Tuhan. Akhirnya dia orang nak yakinkan orang lain supaya setuju dengan ideologi dia, kejahatan itu ialah takdir. Ya, kita kata ia takdir, tapi takdir yang anda pilih. Bukan takdir yang sengaja Tuhan jadikan. Sebab dia tak faham dekat konsep takdir itu. Konsep hidayah, konsep perjalanan hidup semua. Kita semua ada part benda yang kita boleh pilih, ada part benda yang tak boleh pilih. Sebab tu hidayah ianya ialah pergerakan kita memilih. Kecuali untuk certain case, ada sebahagian orang memang betul tak boleh pilih. Sebab tu ada ayat Quran Tuhan sebut, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Kami tak akan azab satu kaum sehingga dihantar Rasul. Rasul ni maksudnya Nabi dan Rasul, ataupun pendakwah, ataupun maklumat kebenaran. Contoh setengah-setengah manusia di dunia ni yang duduk di negara yang betul-betul tertutup. Macam orang-orang di Korea Utara,
yang tak boleh masuk dakwah Islam di sana. Kalau dia mati, maybe dia ada jawapan yang kukuh depan Tuhan untuk dia beritahu, dia maklum pada Tuhan. Kita orang bukan tak nak Islam. Kita orang tak pernah dengar tentang Islam. Yang ni ada perhitungan lain. Sebab dia orang dikuasai oleh satu benda yang menyebabkan dia tak boleh pilih. Tapi bila mana dia keluar, dia dah membebaskan diri daripada kepungan dan kekangan itu, dia sudah ada kuasa pilih. Dia dah ada independen dia tu. Jadi itu konsep yang kita kena faham. Orang yang tak nak pakai tudung lagi, tak nak tutup aurat elok lagi, tiba-tiba dia kata, nak buat macam mana Tuhan jadikan saya macam ni. Tak, anda yang memilih. Sebab tu Tuhan jadikan macam tu. Sebab anda pilih dengan itu. Jadi Tuhan jadikan macam tu. Jadi Allah Ta'ala jalankan apa yang menyebabkan orang tu akan kekal dalam kejahatan, dan Allah Ta'ala akan jalankan apa yang menyebabkan orang tu akan kekal dalam kebaikan. Wallahu'alam. Ya, ayat Al-Insan memang bagus. Ustaz, ada Ayat nombor 3. Assalamualaikum Ustaz. Sekejap. Apa tadi? Tak, kalau kita nak bincang, kita bolehlah gunakan ayat Al-Insan ayat 3 ni, which is quite clear. Betul. Ya, betul. Ya, okay. Alright. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah, ya. Macam mana pula Ustaz kalau kita berhadapan dengan yang orang belum Islam? Dia kata Islam ni tak adil lah, orang Islam je yang boleh masuk surga atau masuk neraka. Orang Islam masuk surga lah, tapi yang kalau buat baik. Tapi kalau kita yang bukan Islam, katalah kita Buddhis ke, kita Chinese, semua-semua tu, kenapa kita buat baik tapi kita tak boleh juga masuk syurga lah, dia kata macam tu Ustaz. Okey. Isu dia memandang kesyirikan tu sebagai benda biasa. Itu antara sebab persoalan tu akan ditimbulkan. Dia kena tahu, syurga ni dia memerlukan kepada kelayakan umum dia. Kelayakan umum. Satu orang, dia akan dapat syurga dengan kelayakan yang paling basic, ialah dia kena beriman, percaya Allah Azza wa Jalla itu Tuhan yang berhak diibadahi. Tak boleh beribadah pada benda lain, menyamaratakan benda lain sama dengan Tuhan. Walaupun orang tu baik, walaupun orang tu tak pernah buat apa-apa, tapi kalau dia tak ada yang tu, dia tak akan dapat. Dia tak akan dapat. Sebab dia telah menafikan hak benda tu. Contoh kan. Saya nak bagi contoh pada analogi bagi nampak. Orang-orang non-Muslim selalu akan petikai benda ni. Ya, saya pernah jumpa orang seperti ni. Kita kata, kita bekerja, kita sign kontrak dengan satu syarikat. Tiba-tiba kita pergi bekerja di syarikat lain. Kita sign kontrak dengan syarikat ni. Syarikat yang kita sign kontrak tu, kita tak pernah masuk pun. Tak pernah on time masuk. Tak pernah jenguk pun. Tiba-tiba kita pergi buat kerja di syarikat lain. Kita siap cuci tandas lagi situ. Punyalah baik buat kerja untuk syarikat lain. Di mata syarikat yang dia pergi buat secara sukarela tu, memang dia baik. Tapi pada pihak yang dia sign kontrak, dia ialah pekerja yang teruk. Sebab dia ambil gaji di situ. Tiba-tiba dia pergi khidmat di tempat lain. Jadi, secara umumnya, apa yang berlaku pada orang-orang non-Muslim, dia memang baik, tapi dia telah melakukan kesalahan yang besar. Iaitu dia telah berbuat baik pada benda yang tak beri apa-apa dekat dia, hakikatnya. Tapi nak cerita benda tu agak sukar lah. Kita kena bagi analogi dekat dia orang untuk dia nampak. Sebab anda bukan pihak yang buat benda yang syarat utama dia tu. Macam kita lah, kita tengok di dunia ni, setiap warga negara ada kelebihan berbanding pendatang tempat tu. Walaupun pendatang kadang-kadang lebih baik, warga negara kadang-kadang kurang, tapi dengan sebab dia orang situ. Dia orang yang telah melayakkan diri, dia dapat benda tu. Tapi mungkin dia dapat kelebihan tu agak lebih lambat. Jadi orang-orang seperti ni dia kena faham. Kita kena nampakkan pada dia bahawasanya menyembah ataupun menghebatkan benda lain itu ialah benda yang salah. Ataupun kita boleh bagi analogi-analogi mudah lah. Contoh, kita kahwin, seorang suami, seorang isteri. Isteri ni dia pergi serve juga lelaki lain. Dia tak pernah buat jahat pada suami dia. Cuma dia serve lelaki lain. Perbuatan itu menyebabkan mengundang marah suami dia yang sah. Walaupun dia tetap buat baik pada suami dia yang sah tu. Tetap hidang makan, tetap juga buat itu ini. Tapi dia telah ambil satu pihak lain yang sama taraf. Jadi itu situasi non-Muslim sekarang. Situasi non-Muslim,
dia baik. Kita tak nafikan ada non-Muslim yang sangat cepat dalam buat kerja kebajikan, sangat empati dengan orang-orang sakit apa semua. Tapi dia telah melakukan jenayah yang besar, iaitu dia tidak appreciate pihak yang sepatutnya dia appreciate. Ataupun macam-macam contoh kita boleh buat. Dia ada mak ayah, dia pergi pelihara mak ayah orang lain. Dia tak pelihara mak ayah dia sendiri. Tetap salah benda. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Silakan. Ada ke tidak? Kalau tidak, saya nak tanya satu Ustaz yang macam tadi kan pasal Walid Mughirah tadi. Ya. Dia mencari-cari mereka-reka untuk memburuk-burukkan Al-Quran apa semua kan. Tapi Allah bagi balasan yang memburukkan lagi dan menghina dia di dunia lagi tu kan. Dengan nasab dia yang dibuka kan. Cerita yang sekarang ni, adakah benda yang sama berlaku Ustaz? Di California dan Florida tu. Kan sekarang ni taufan banjir apa semua kan, dia orang tu ialah yang supply senjata apa semua tu untuk mengebom Palestin apa semua tu kan. Jadi adakah itu macam refleksi of ayat yang disebutkan di sini lah? Okay. Secara umum kita boleh kata benda tu antara bentuk kemurkaan Tuhan lah secara umum. Okay. Sebab memang siapa-siapa yang memburuk ataupun kacau kesucian agama, penganut agama tu apa semua, memang orang tu akan diberikan kata apa, balasan secara cepat lah di dunia ni, secara umumnya lah. Okay. Tapi kita taklah pukul rata semua orang yang tinggal di situ. Maybe ada rakyat-rakyat kawasan tu yang Muslim apa semua. Itu, tapi bila mana satu pihak kerajaan tu dia jahat, nak kena akan kena semualah, termasuklah Muslim itulah. Kita cakap secara umum, ianya ialah satu bencana lah, ataupun satu bentuk kemurkaan Tuhan. Secara umumnya lah kita kata. Tanpa kita prejudis terhadap orang-orang yang baik di kawasan tu, yang maybe juga ada empati terhadap orang-orang Islam yang tertindas di tempat yang lain. Wallahualam. Ada lagi soalan? Silakan. Ustaz, saya ada apa soalan. Kawan saya dia murtad. Dia bukan dia tak percaya adanya Allah. Dia memang percaya adanya Allah, tapi dia tak percaya dengan Nabi Muhammad. Dia akan kata, dia akan tanya, how are you sure that the words Quran ni is not his? Yalah, macam orientalis punya lah. Jadi kalau kita cakap macam mana pun, dia kata dia believe kalau dia memang dia bukan dia tak percaya ada Trinity, dia memang percaya ada God. Dia memang percaya Allah satu. Monotheism dia betul. Tapi yang dia nak petikaikan ialah the words of Quran ni. Kita nak cakap macam mana pun kita bawakan mukjizat, tak cannot be orang punya fikiran pun dia tak boleh nak terima dia macam ni. Dan lagi satu yang dia akan bidas kita ialah dia kata bagi kepala otak dia had untuk Allah yang mempunyai segala sifat kebaikan tu untuk campak orang yang baik ke dalam neraka. Dia kata, jadi if you do well, you do good. Dia kata, you tak mungkin. Dia kata Allah yang ada all those good sifat tu akan mencampakkan tu. So macam mana kita nak cakap dengan orang macam ni? Ni satu benda yang kita kira orang macam ni dia memang akan wujudlah di mana-mana zaman pun. Sebenarnya agama yang bukan agama, ideologi yang mempertikaikan keabsahan wakil-wakil Tuhan, iaitu Rasulullah dan benda-benda. Memang kata apa, ideologi ni ada gerakannya, ada pihak yang kata apa mewujudkan keraguan terhadap Nabi. Sebenarnya benda yang sama berlaku kepada ahli kitab zaman dulu pun. Mereka bukan tak percaya Allah Ta'ala macam Yahudi, Kristian yang sezaman dengan Nabi Muhammad. Cuma mereka tak boleh terima messenger of God ni ialah Nabi Muhammad. Benda tu dia tak boleh terima. Okay. Jadi tak boleh terimanya dia,
tidak menyebabkan dia telah meletakkan hak Tuhan tu sebagai tepat. Dia bukan dikira sebagai Abdullah yang benar-benar lah. Sebab syarat untuk melayakkan satu orang tu hamba Allah yang benar, dia kena iktiraf Allah Ta'ala sebagai Tuhan, dan dia juga kena iktiraf pesuruh Tuhan itu ialah mereka yang dimuliakan oleh Tuhan. Okay. Jadi kata apa, problem yang sama iaitu keraguan. Orang yang macam ni, kalau kita tengok, dia dah ada satu maklumat yang salah terhadap Nabi, maklumat yang salah terhadap messenger, terhadap kitab-kitab apa semua. Dia macam orang yang agnostik juga lah. Agnostik ni percaya Tuhan ada, tapi Tuhan tidak meletakkan agama secara spesifik yang paling benar. Yang ni banyak lah di negara kita ni, di kalangan cerdik pandai pun kena benda ni. Okay. Dia saya tengok, ni pandangan saya lah, antara benda yang jadi macam ni ialah dia punya kata apa, expectation terhadap orang yang percaya Nabi Muhammad tu terlalu tinggi, dan akhirnya orang yang dia nampak sebagai pengikut Muhammad tu telah mengecewakan dia. Bagi saya lah, saya tak tahu jawapan saya ni dapat betul-betul memberi jawapan ataupun tidak. Cuma saya tengok pada kes-kes yang pernah saya dengar ataupun yang saya sendiri hadapi, orang yang tak percaya dengan Nabi Muhammad ni, ialah dia upset, dia kecewa dengan orang-orang yang selalu melaungkan kita pengikut Nabi Muhammad, dan akhirnya dia rasa macam dia orang ni tak boleh pakai. Dia orang ni bercakap pun menipu, tak represent as a good follower. Biasanya kekecewaan. Sebenarnya benda ni sama je. Saya pernah ambil kes orang-orang Sunni, setengah-setengah orang-orang Malaysia yang convert jadi Syiah. Alasan dia upset dengan Ahlus Sunnah. Orang agnostik pun sama. Kenapa mengeluarkan diri pada Islam? Kenapa tak nak embrace ataupun tak nak menisbahkan diri sebagai Islam? Sebab dia rasa orang Islam. Sebab antara benda yang kita nampak lah, dia letak expectation follower mesti tak akan pernah silap. Sebenarnya expectation dia itulah yang akan mengganggu dia untuk melihat kebenaran dan melihat horizon kebenaran tu sebenarnya luas. Kita terinfluence ataupun terpengaruh dengan surrounding, sekeliling, keadaan sekeliling. Expectation yang tinggi, bila mana expectation dia tu dia tak dapat, akhirnya dia akan kekal dengan melekehkan orang tu. Okay. Benda ni tidak akan dapat diubati sehinggalah dia membuang expectation tu. Benda yang sama berlaku pada Abu Jahal. Bila mana dia tahu Nabi Muhammad ni declare diri dia sebagai Rasul, apa Abu Jahal punya expectation? Expectation Abu Jahal, Rasul mesti cerdik pandai. Rasul mesti orang yang terpelajar. Tiba-tiba orang beritahu Muhammad ni Rasul. Dia tak pernah sekolah, nulis, tak reti. Expectation dia yang menyebabkan dia jadi kufur tu. Expectation dia. Ini saya punya pandangan. Saya tak kata ni jawapan para ulama apa semua, tak. Saya melihat dari segi surrounding. Sebab saya cuba study karakter-karakter orang seperti ini. Biasanya dia jadi macam tu kerana dia high expectation terhadap benda yang mula-mula dia macam wow, takjub apa semua. Tapi bila mana dia pergi, dia nampak, oh macam ni je. Pada tu dia pun downgrade dan dia pun keluar daripada circulation tu, putaran itu, dan dia rasa dia telah memilih sesuatu yang benar dengan apa yang dia pegang. Sebenarnya apa yang dia pegang tu influence daripada expectation. Itulah kot saya boleh respon. Sebab tu kita bagi jawapan apa pun dia tak akan jalan dah yang macam ni. Selagi dia tak lowkan expectation dia balik. Ustaz, my experience dengan non-Muslim ataupun yang tak percayakan Quran is to use fakta dalam Quran. Dalam Quran banyak sains yang fakta sains dalamnya yang macam mana Nabi Muhammad boleh tahu 1400 years ago, because that science fact baru discover a few hundred years ago. Macam perkembangan bayi dalam mak dia. How can Muhammad know? Baru now, and then dia punya electron microscope, dia punya turutan dalam Quran kata 40 hari dia jadi sel, 40 hari ada muscle, 40 hari ada bone, 120 baru ada quickening, which is heartbeat kan. So how can Muhammad know? So that means Muhammad mesti dapat
information from someone, which is Gabriel. Yeah. So banyak orang-orang sains yang buat research in their science masuk Islam kerana dia jumpa sains dia dalam Quran. Yeah. The So- problem is, Prof, she is a scientist. Yeah. Kita orang gunakan we are science, dan tu kita orang guna. I ambilkan dekat the ayat-ayat yang tunjuk. Yeah. I gunakan that one tu. No. Dia masih lagi adamant yang benda ni is Muhammad's punya word. How can Muhammad So, know? Because itu kita tak tahu, tapi kita cakap lah. She is a scientist. I bawa all the ayat ni, kita dah guna dah benda tu. Tapi macam I rasa I tend to believe terima yang Ustaz kata. Mungkin dia punya expectation, and then she is disappointed. I think that one, selagi dia tak boleh hilangkan dia punya expectation tu, you cannot cure. Dia dah block mind dia, dia set mental. Dia dah block dia punya mind. She is a scientist, no worry about that. Then she can read dia dengar Zulkarnain pun. I dah cakap dengan dia, you please lah dengar Zulkarnain ke, dengarkan Norman ke apa. Dia dengar everything, but she still that one juga. So I rasa dia punya memang mungkin lah. Bila dia because bila I tanya dengan dia, why make you change kan? Dia kata bila dia pergi daripada Malaysia ke Australia, dia doesn't want to do anything with the religion. So mungkin itu, mungkin di sekitaran sana tu buatkan dia disappointed dengan, I tak fikir that way lah. Sebab kalau cerita pasal Quran punya konten tu semua kan, I ada buat dah tu semua dengan dia. Tapi benda ni lah, I think I ada 2 kawan yang dua-dua keluar daripada Islam. Tapi dia lah, bila dia pergi overseas, dia ada the point, ada macam disappointment lah. Okay, mungkin tu. Sebab kalau bila orang macam ni, kita cakap macam mana pun. 10 hari I duduk dengan dia. Every day I buka Quran. And then we talk about macam science. We are scientists. Dia tak boleh. Dah kebal dah ya. Dah apa orang panggil hardcore dah. Yeah. Dia tu yang kata, sebab I tu yang nak tahu macam mana. But dia believe, I rasa mungkin dia disappointed lah. Agaknya dia disappointed orang kat Malaysia ni terima Islam without fikir. Dia ingat ke orang macam buta tuli aja ambil Islam ni kan. Jadi dia tu ingat dia ni orang yang berfikir. So okay, that mean mungkin lah that macam tu lah tu. Ego dia lebih tinggi lah daripada sekali-kali. Dia rasa dia tinggi, dia fikir. Jadi dia can gunakan otak dia. Kita buatlah semua. Ni semua kita dah cerita dah. Dah cakap suruh dengar lah. Kalau kita ni tak pandai, suruh dia dengar Zulkarnain naik ke. Semua dia dah dengar. Dia everyday cakap, sampai cakap dengan dia. Sebab kita kawan kan. Sama sekolah kan. Jadi bila kita tanya dengan dia. Tapi mungkinlah dia something is wrong somewhere. Saya rasa memang kebanyakan kes lah expectation. Sebab kalau kita tengok dalam sirah Abu Jahal, waktu dia dah ditikam sehingga dia hampir nak mati tu, dia still melekehkan Nabi Muhammad. Saya nak sebut expectation Abu Jahal sangat-sangat low terhadap Nabi Muhammad. Sampai di saat-saat akhir tu dia boleh tanya, hanya seorang budak ni je ke yang dihantar untuk bunuh aku? Still ada expectation low walaupun dah dekat-dekat nyawa ikat dah. Itu yang block dia. Betul. Trend tu macam tu, Ustaz. Sebab saya bila bercakap dengan dia, 10 hari saya dengan dia nak cuba nak itu, dia akan pelekehkan Nabi Muhammad sampai saya tak sanggup lagi nak bercakap dengan dia. Sebab kita punya Nabi kan. Jadi memang dia punya lekeh itu, macam dia tu rasa, why this person? I mean, kalau dia cakap lah, the way dia cakap seksis lah, apa benda lah, child punya apa benda tu kan, kita tak mau dengar. Sampai saya dah lepas 10 hari saya cuba nak tu, saya kata saya tak nak buat apa anything dengan dia pun. Sebab apa, dah rasa kawan-kawan kata kita dah
mendahului hukum. Tapi rasanya orang macam ni dia dah tebal kot. Ya, dia sama macam ayat yang kita bincang ni. Adbara wastakbar. Dia berpaling dan Tadi dia rasa arrogant dengan apa yang dia rasa. Itulah. Ya. lah. Rasanya kan Ustaz dalam agama ni ada yang kita boleh tanya, ada yang kita tak boleh, kita kena ikut saja kan. Sebab yang gaib-gaib Ya. kita kan tahu kan. Ya. Itulah saya timbul lah tadi yang Ustaz sebut tadi apa nama tadi? Sebab tu saya Oh, pasal kata malaikat 19 tu saya nak tanya, apa Ya. tujuan Allah tiba-tiba sebut dia 19 malaikat yang menjaganya tu? Tu nak tanya Ustaz, kenapa pula Allah highlight benda tu? Ya. Selalunya kalau neraka-neraka lain tu dia tak sebut lah kan. Ya. Number ni dia tak play with the number, but this time Allah sebut number. Sebab dia nak tengok sejauh mana kita punya apa nama ni, nak petikai tak benda tu. Satu statement tu nak petikai tak tidak. Itu ujian sebenarnya. Ujian kepada kita bila mana kita dapat satu ayat Quran, ayat tu kita tak boleh nak blend dengan logik kita, tapi kita diminta untuk tak petikai. Menahan diri untuk tak petikai itu adalah satu ujian dengan berinteraksi dengan Quran. Sama lah dengan yang Prof Nyonya cerita tadi ni kan, dengan perempuan ni kan. Lebih kurang sama lah Ya. Okey. Sebab tu kalau tengok macam Umar Al-Khattab, dia lagi dahsyat lawan Nabi berbanding Abu Jahal. Tapi dia lawan dalam keadaan ada ruang dalam diri dia tu, dia still nak tahu yang mana betul antara Abu Jahal dengan Nabi ni. Tapi Abu Jahal, waktu dia lawan Nabi, dia dah downgrade Nabi serendah-rendahnya. Sebab tu Umar waktu dengar ayat Quran, ada ruang yang boleh masuk dalam hati dia. Itu saya boleh tengok, saya boleh sebutnya ialah manusia kalau dia ada expectation. I rasa betul. Ya. Ustaz betul. Saya rasa dia dah downgrade Rasulullah tu to the level yang dia tak boleh terima dia sebagai prophet. Itu je. Saya rasa. Okey. Yang ramai sampai berapa orang lah masuk apa jadi murtad. Ya. Sianlah orang Islam murtad. Orang Melayu kita Prof. Memanglah daripada kelas sama, kelas. Dua. Kita orang pergi 3 orang. Dua ni masuk. Seorang dia diam-diam. Yang ini dia macam dia bangga. Open Dia lah bangga mujahir lah istilah dia. Dia bangga. Apa bidang sains dia? Dia pandang kita, bila kita cakap, dia pandang kita macam kita nak cakap dengan dia, kita nak tolong dia. Dia pandang kita, aku kesian kat engkau tak tahu apa yang kau buat, dia kata. Agaknya Apa dalam bidang hati sains kita tu dia? kan. Dia pandang dia kesian kat kita kesian kat dia kesian kat kita. Tak. Dia bidang sains apa? Apa dia? Apa bidang sains dia? Engineering? No, biology. Biologi lagi lah. Ciptaan manusia tu dia lagi pandai lah patutnya kan. Ustaz, Tapi memang I rasa memang Ustaz kata kemungkinan itulah. Kemungkinan itu because dia rasa dia disappointed orang yang menjadi rasul tu is somebody like that pun. Itu agaknya rasa mungkin tu. Tapi tak boleh lah bila dia tu. Yalah, itulah saya kata tadi, dia dah terlalu ego kan Ustaz. Dia Itulah, ego, betul. dia lebih pandai. How can Rasul tak pandai membaca menulis pada pandangan dia lah. I lagi pandai dari dia. Agaknya lah itu yang Tapi sebabnya. because dia tak nak mengkaji why Allah tak jadikan, kenapa Allah jadikan Nabi itu tidak pandai membaca, tidak menulis. Dia tidak membaca di segitu pula. Betul lah. Bila kita cakap, kata, cuba you fikir, kata. Kita ni dalam satu kelas tu 30 orang. Kalau you rasa you seorang aja yang betul, maknanya yang 30 orang ni tak ada otak ke? Kan? Jadi, tu pun dia tak ada. Okey, saya cuba ada Haji Hasiah ada soalan dia nak masuk mencelah. Silakan Haji Hasiah. Ustaz, saya nak tanya apa ni status hubungan kita dengan orang kafir ni kan Ustaz kan? Sebenarnya kita tak boleh baik-baik sangat dengan dia orang ni kan Ustaz. Kita pura-pura je kena baik dengan dia orang. Betul ke Ustaz?
Kita tak dia boleh, kan ada hadis kan yang kata jangan baik-baik dengan dia orang kan. dia sebenarnya taklah sampai tahap berpura-pura. Cumanya kita kena aware, kita kena waspada. Sebab Al-Quran tak meletakkan orang yang ada, dia macam ni. Orang kafir dengan orang Islam yang paling tidak taat. Tetap baik orang Islam yang paling tak taat berbanding orang kafir. Walaupun orang kafir itu baik. Sebab apa? Sebab nilai hati yang ada pada orang Islam yang tak taat dengan nilai hati yang ada pada orang Islam, orang kafir yang baik itu. Okay. Sebab elemen syirik ni, kalau kita terima syirik, dia macam satu laluan kita buka untuk syaitan tu masuk unlimited lah di kita. Sebab tu Nabi suruh kita berhati-hati dengan non-Muslim, bukan kerana kita prejudis dia orang ni ultimate jahat, tapi dia orang punya resistance, ketahanan untuk bisikan syaitan masuk tu tak sekuat orang yang dah letak iman. Sebab iman ni lah satu mentauhidkan Tuhan tu ialah satu resistance yang paling kuat untuk blok orang tu daripada jatuh ke lembah yang paling dahsyat daripada kerosakan manusia lah. Okay. Jadi kita dengan orang kafir secara umumnya kita boleh bersosial dengan baik, kita boleh tolong dia sakit apa semua. Tapi dalam masa yang sama kita tak akan jadikan dia sebagai kata apa penasihat kita dalam semua urusan hidup kita apa semua, dalam bab spiritual lagi lah kita tak buat. Cuma aware, istilahnya lah aware. Sebab tu usaha yang dibuat oleh para sahabat ialah dia dakwah pada non-Muslim. Ini antara culture yang kurang di Malaysia kita ni. Kita mungkin baik dengan non-Muslim, tapi nak bercakap dalam benda-benda agama ni kita rasa macam mungkin kita rasa kita tak mampu ataupun kita risau soalan-soalan dia trap kita tak boleh nak lawan balik apa semua, dan kita takut kita pun jadi ragu dengan soalan dia apa semua. Jadi saya boleh conclusionnya ialah berbaik dengan non-Muslim boleh, tapi aware ataupun sentiasa berwaspada, ada limit yang kita kena jagalah. Tapi represent lah good Muslim, sebab kebanyakan non-Muslim ni tertarik kepada Islam kerana dia macam ni. Saya boleh bagi contoh ya. Kalau kita buat baik pada orang non-Muslim ni, kita kena selalu cakap, ni Islam ajar saya untuk buat benda tu. Dia akan trigger dengan perkataan ni. Kebiasaannya lah. Ni yang saya dok handle kes dia Perlis ni, yang masuk Islam apa semua ni kerana beberapa benda tu saja. Kita buat baik dengan dia, kita ada misi. Macam mana dia pun ada misi juga, maybe dengan kita orang Islam ni pun. Cuma kita tidak akan goyahkan pendirian waktu kita baik dengan dia. Tetap dalam position aware lah. Wallahu a'lam. Okey, dah 10.38 dah rasanya. Tak ada lagi kan, kita tutup lah. Ya. Ustaz, silakan Ustaz. Kita tutup kuliah kita hari ni Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz.